Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat, limpah kurniaan, inayah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Hingga kita yakin benar-benar makrifat benar-benar iaitu yang wujud, yang ada adalah Allah. Dan kita semua ini adalah lebur ataupun tiada. Yang ada adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dengan kebijaksanaannya menceritakan tentang diri keesaannya, tiada lain. Maka tu Allah mengatakan menggulung kembali. Bila Allah menjadikan segala sesuatu, bahawa Allah sendiri yang menggulung, melaburkan. Kullu man 'alaiha fan. Setelah Allah menjadikan semua, Allah yang di langit, di bumi, semuanya Allah yang menjadikan. Tiada satu pun, walaupun yang kita tidak nampak di lautan yang dalam, makhluk Allah yang berjenis-jenis, yang Allah jadikan, yang kita tak pernah lihat lagi, maka juga Allah lah yang menjadikan. Yang alam gaib, yang alam apa pun yang kita tak dapat lihat dengan penglihatan mata, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan kursiyuhus samawati wal ard. Dia meletakkan dalam kehidupan yang di langit dan di bumi seluruhnya, dialah kursiyus, kerajaan yang ialah yang meletakkan, menandakan dialah yang memiliki kerajaan-kerajaan yang dibagi. Seperti mana yang kita lihat, kerajaan yang diberikan kepada daripada Nur Muhammad, yang pertama makhluk yang kujadikan, tak lain daripada sisiku, iaitu Nur Muhammad, makhluk pertama untuk menyuluh ataupun sekalian alam ini disuluh oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan tu tadi. Untuk pertama pun dijadikan makhluk, iaitu Nur Muhammad, yang waktu itu belum ada apa-apa lagi nak disebut. Maka cukup Allah yang maha sempurna ingin aku kenali, maka aku cukup asyik pada diriku sendiri. Bukannya aku menjadikan, pertama yang aku jadikan untuk menyaksikan aku, tetapi semata-mata dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berasyik dengan dirinya, cukup dalam keadaan maha cukup, tak memerlukan apa-apa. Allah ingin dikenali. Maknanya dia dah cukup, tapi ingin dia buat cerita untuk dikenali. Kena faham tu. Jangan pula kita ingat Allah memerlukan kita. Bukan. Pertama dijadikan makhluk pun, sebelum dijadikan, sebelum ada segala makhluk, Allah menjadikan, iaitu cukup keakuan diri keesaannya tunggal tanpa memerlukan. Jadi kita perlu ingat tu. Itu makrifat kita tu. Makrifatullah kita yang utama, iaitu Allah tak memerlukan kepada kita. Tetapi Allah menjadikan untuk supaya menandakan dia itu adalah cukup dengan dirinya sendiri. Jadi kita ni dijadikan, bukan kita ni ada, tetap juga Allah yang ada. Nanti Allah gulung balik, leburkan balik.
supaya nak melihat siapa yang betul-betul ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup untuk aku nak lihat siapa yang melakukan ahsanu amal. Apakah ahsanu amalah pandangan Allah? Iaitu dapatkah kita menggulung kembali? Iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kehidupan kita merasakan adalah cerita-cerita, kisah-kisahnya. Ya, kehidupan ini sendiri adalah dia, bukan dia kita ni Allah. Tapi kehidupan seluruh sekalian alam ini adalah menceritakan tentang yang wujud Esa Tunggal tu Allah. Jadi digulung kembali segala banyak macam-macam yang diciptakan oleh Allah, baik di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang kita tak mampu hitung banyaknya makhluk yang Allah ciptakan. Tak lain, Allah nak gulung kembali, kiamatkan kembali, leburkan kembali yang wujud hanya Allah. Bila seseorang itu faham, mendapat kefahaman di sisi Allah dengan kalimah la ilaha illallah, menggulung segala yang ada termasuk dirinya, maka nyata jelas yang ada hanya Allah. Ini yang dikatakan penyaksian yang asli, yang dikurniakan oleh Allah, penglihatan untuk menyaksikan. Bukan kita yang menyaksikan, tetapi penglihatan Allah tu basyar, busyrah, penglihatan yang dalam, nur yang terang yang diberikan Allah di sisi Allah kepada kita, yang menyebabkan kita jelas nampak. Bukan kita yang nampak, tapi suluh tu tadi, penyuluhan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menyebabkan kita melihat tidak lain sekalian alam ini Allah jadikan untuk menyatakan Allah. Sebab sebelum terjadi sekalian alam, Nur Muhammad itu mengelilingi sekalian alam sebelum sekalian alam itu ada. Mana jelas sekalian alam ini, jelas yang pertamanya adalah nur. Allahu nurus samawati wal ard. Belum ada lagi langit dan bumi, nur. Allahu nur. Jadi Allah memberi cahaya dulu. Terang-terang menyatakan Allah. Itu dia. Ada 7 sebenarnya. Kalau kita kata kita tak nampak Allah, kita tak jelas lagi, tak nyata lagi, itu menunjukkan bukan kesilapan siapa-siapa, tetapi kitalah masih lagi ada rasa keakuan diri. Masih nak rasa lagi akuan diri, maka kita tidak nampak diri keesaan akuan diri Allah tu. Maka itu yang menjadikan hijab adalah akuan diri. Maka dibuangkan semua tu, maka terjadilah nanti kita melihat dengan penglihatan Allah. Sebenarnya Allah memberikan kita sebenarnya nur, penglihatan. Maka kita tutupi penglihatan nur Allah Subhanahu Wa Taala dengan akuan diri kita. Sebab yang ada akuan tu hanya Allah, keesaannya tunggal, tapi kita rasa kita yang melihat. Bila kita dah terbiasa melihat dengan penglihatan Allah, maka kita akan melihat yang wujud hanya Allah, yang nyata hanya Allah jelas. Kita solat, sebelum solat, di luar solat, ditanyakan kepada Ali, ketika engkau solat, nampakkah engkau kepada Allah? Jelas nampak, dia kata. Dan ketika selepas solat nampak jelas, dia kata. Sayyidina Ali kata. Sebab dengan apa engkau melihat? Aku melihat Allah dengan penuh keyakinan yang Allah berikan kepadaku, iaitu dia yang memberikan penglihatan kepadaku. Aku tidak memiliki penglihatan, jadi aku melihat dengan penglihatan Allah, jadi aku nampak terlebih dahulu Allah lah. Semua kerana semua ini menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah dikatakan ahsanu amalah di sisi Allah. Ini yang kurang jelas, kurang dibagi faham kepada umat Muhammad pada akhir zaman ni, kepada manusia-manusia. Inilah penyebab dia. Seperti mana yang kita lihat, ada seseorang itu memang dia katakan lurus bendul. Lurus bendul ni apa makna dia? Lurus bendul, orang tua kata apa? Palang? Terlampau? Baik sangat? Ya ke lurus bendul yang baik sangat?
Ha? Dia ikut dia kan. Dia lurus bendul kan. Lurus dia ikut dia kan. Betul ke salah ikut dia kan. Betul ke? Ha? Tapi ni bendul pun tak lurus macam dia. Dia lagi lurus pada bendul. Inilah kita ni sebenarnya gitu. Kalau betul-betul kita faham Nabi Adam tu tok nenek kita lah yang pertama kan lurus bendul. Bendul pun tak lurus macam tu. Lurus bendul lagi. Kerana dia tak tahu apa benda. Kerana tak tahu apa bendul pun dia tak tahu lagi. Maknanya kosong lagi, tak tahu apa benda. Tak tahu apa benda. Kita tak dapat rasakan sebab masih ada keakuan diri. Adam tu patung, belum ada apa lagi. Bila dia masukkan roh, baru tahu. Pertama tahu kan. Pertama tahu tu, bergetar ke hati tu, masuk roh ke kolbun dia, ditiup roh tadi di sisi Allah, maka lurus dia aja Adam tu. Lebih lurus daripada bendul. Terus Allah Ta'ala suruh ucapkan Alhamdulillah. Terus dibagi kefahaman. Akulah memuji diriku sendiri. Dalam Alhamdulillah tu, maksud tafsiran kita, dah berlapis-lapis tafsir, kita kata kita memuji Allah. Padahal Adam mengatakan Alhamdulillah tu maksudnya bukan, maksudnya tadi yang datang daripada Allah. Akulah memuji diriku sendiri, sekalian alam yang aku ciptakan, surga dan segala-gala isinya, semuanya adalah nyatakan aku. Jadi Adam gitu. Mana lebih lurus daripada bendul. Lebih lurus daripada bendul. Jadi apa ya? Kita ni sebenarnya nak jadi lebih lurus daripada bendul. Begitulah. Apa pun kisah-kisah kita bangun tidur tadi, kita tak tahu apa benda yang dibagi rasa. Yang kita tahu bangun, Alhamdulillah. Bangun sakit tadi. Sakit. Jadi itu sebenarnya kita kena ikut aja sistem-sistem Allah sebenarnya. Tak semestinya kita bangun terus segar. Kadang-kadang bangun masih sakit-sakit. Bangun segar, tak tentu. Itu semua kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala, sistem Allah SWT. Itu sebenarnya. Tapi kita tak perhatikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Masihlah lagi kita nak juga rasa kita juga. Tu. Bila rasa kita, aku tu, tak rasa yang esa tu hanya Allah. Sistem yang kita ikut adalah sistem Allah 24 jam, tapi kita nak rasa kita. Sebab sistem pelajaran yang kita ambil itu adalah ambil yang daripada luar, tak ambil yang daripada dalam, seperti Nabi Adam. Lurus betul, tak ada apa benda. Masuk Alhamdulillah, dia dah rasakan yang puji Allah tu adalah Allah. Ataupun dia rasakan betul-betul itu puji layaknya untuk Allah, memuji pada dia. Itu tadi. Jadi begitulah keadaan kita sebenarnya. Cuba dudukkan di situ. Lihat dalam diri kita. Apa pun kita nak lihat, apa pun kita nak dengar, apa pun kita nak sebut, semuanya dia. Ya? Bendul pun kalah. Maknanya lurus lagi kita sebenarnya gitu. Sebab semua yang ada ni sebenarnya lebih mustahak lagi kita mengesakan Allah dengan merasakan dia je. Yang dikatakan Fatihah yang diulang-ulang, 7 diulang-ulang, itu Fatihah tu adalah sifat hayat. Alimun, qadirun, muridun, sami'un, basir, mutakalimun, semuanya qadirun, semuanya dia nak duduk balik kat situ. Nak keluarkan betul-betul sampai betul-betul kosong, jadi patung balik, supaya kita gulung balik asal balik, gulung reverse balik, gulung balik. Ya Allah, betul-betul tak bergerak, tak boleh apa, cuba duduk situ. Duduk patung tak boleh buat apa. Patung pun dia Allah juga jadikan satu apa pun tak ada. Belum disebut apa kita tak gulung kat situ kembali. Kita tak dapat gulung kat situ kembali, maka itu kita mudah sangat membuat pengakuan diri kita juga ada kekuatan. Diri kita juga boleh menyembah Allah. Diri kita boleh mendengar. Diri kita. Kita tak kata dialah yang bersifat memberikan kita percakapan, kehidupan. Kita tak letak betul-betul di situ. Maka masih lagi kita tidak berdaerah merdeka lagi.
kita masih berada di dalam keadaan yang bila dipanggil oleh Allah kita tak datang. Lalu Adam bersendirian dibagi roh. Kemudian Allah Ta'ala tahu, dimimpikan dengan melihat 2 ekor burung jantan dan betina. Kalau Allah tak bagi itu, ada cerita kita lah. Tak ada, bukan cerita kita. Tapi cerita Allah, nak menceritakan cerita Allah, nambahan lagi, dia jadikan Adam tu melihat dalam mimpinya 2 ekor burung. Kerana datanglah kehendak, kalaulah aku ada teman. Apa makna burung tu? Roh. Burung tu tadi Allah masukkan dalam mimpi. Allah menceritakan gitu. Untuk menzahirkan banyak lagi kebesaran, keagungan Allah, cerita-cerita Allah. Allah nak bercerita, Allah nak mengkisah-kisahkan tadi. Dan sebelum itu tadi, Allah dah menyiapkan tadi, iaitu syurga dan neraka. Allah dah siapkan. Itu cerita yang maknanya bukan Nur Muhammad, tapi cerita tu dah lepas daripada Nur Muhammad jadi malaikat, jadi Lauh Mahfuz. Itu dah jauh juga Adam tu tadi. Dan sebelum tu ada Adam lain lagi. Mungkin ada Adam yang Adam kita ni mungkin yang ke 100 ke. Sebelum tu ada cerita-cerita Adam yang selain daripada datuk nenek kita Adam. Mungkin sebab kita tak ada pengetahuan tu. Pengetahuan tu adalah di sisi Allah. Si Haji ni pandai-pandai ada Adam. Iya. Ketika nak menciptakan Adam, Allah bagi tahu pada malaikat, bukan tujuan untuk minta fatwa daripada malaikat. Allah nak ceritakan, aku nak menciptakan Adam. Diceritakan kepada malaikat, ni cerita. Padahal Allah tu tahu, malaikat-malaikat pun ciptaan Allah, tapi Allah nak buat cerita, skrip tu tadi. Skrip Allah Ta'ala cipta. Dia kata, malaikat kata, mengapa ya Allah? Bukan dia protes. Mengapa ya Allah engkau nak menciptakan manusia, Adam yang akan membuat kerosakan di muka bumi? Maknanya ada tak Adam lain? Maknanya malaikat tu kan lebih dahulu daripada Adam. Maknanya dia tahu Adam ada Adam lah lain. Ketika takkan malaikat berkata begitu. Siapa yang suruh bercakap? Menunjukkan ada Adam lagi. Paling tidak pun ada lagi satu Adam lah, senang cerita. Kalau tidak, takkan malaikat berkata gitu. Bukan malaikat tu memprotes, tapi dia dah nampak. Dulu Adam yang, sebelum Adam yang Allah Ta'ala kata nak ciptakan, ada Adam yang dia dah nampak dulu bersifat, iaitu banyak buat kerosakan. Tapi Allah kata apa? Aku lebih mengetahui. Bukan dia minta bagi tahu pada malaikat supaya malaikat protes, tetapi ceritanya gitulah, nak bagi tahu kita ada Adam lagi. Banyak cerita-cerita yang kita tidak ketahui. Tapi cukup apa yang kita ketahui, walaupun sikit, walau setitik, tetapnya ajakan Allah adalah ahsanu amalah, mengesakan Allah. Cerita apa pun akan menggulung balik, iaitu menandakan yang cerita itu adalah cerita Allah. Macam mana pun ending dia, penghabisan dia, tetap juga baik atau buruk, surga atau neraka, tetap juga itu cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang payah sekarang. Masih lagi ditanyai kepada saya ni. Ada. Tu saya malah nak layan kadang-kadang. Tapi ditanya lagi, betul, diri kita yang mana sebenarnya ni? Diri kita ni ada banyak. Dia kata nak tanya juga diri itu macam mana. Diri itu bila kita dah belajar, diri terperi, diri terusali, diri terjali, diri sebenar diri. Sebenarnya diri tubuh, diri hati, diri nyawa, diri roh, diri yang empunya roh. Semuanya bila kita dah belajar diri tubuh tu tak ada. Diri nyawa tak ada, diri hati tak ada, diri roh pun tak ada. Yang ada apa? Yang empunya roh diri itu adalah Allah yang ada. Itu tujuan kita belajar. Habis diri kita kata, nak ada rasa lagi diri kita kat mana, dia kata lagi. Tak faham betul lah. Nak ada juga, dia kata. Waktu tu kita alam gaib ke? Kita duduk alam mana? La haula wala. Ini yang cakap tadi. Bendul pun tak lurus. Kita lurus lagi pada bendul.
Bila dia bagi pengetahuan begitu. Jadi kita kena faham bahawa kita ni tak ada. Orang kok si Ajis mengaku Tuhan ni. La haula wala. Tak ada, faham tak? La ilaha illallah. Dah tak ada, bagus lah, Allah dah leburkan. Jadi yang kau akan nyata hidup ni adalah cerita dia yang hidup, dia yang mendengar, dia melihat, dia yang berkata-kata. Nampak tak kebesaran Allah semuanya? Di langit, di bumi, semua kebesaran, keagungan Allah. Nak rasa lagi ada. Kita duduk kat sini, kita duduk kat sini. Ketika di alam roh, itu tak sampai wusul lagi tu, tak sampai kepada Allah. Tanda orang telah sampai kepada Allah adalah tidak lagi merasa ada keakuan-keakuan dirinya. Maksudnya, dia tetap tak ingat lagi dirinya tu ada. Macam Adam di patung tadi, betul-betul rasakan kita bendul pun tak lurus macam kita. Mana lurus lagi kita daripada bendul. Apa aja yang datang tu, cuba kita yakini apa yang datang tu datang secara sir, rahsia tadi, secara hafiz. Kita yakini dulu bahawa engkau oleh Allah. Sekarang masalahnya kita dah tak meyakini, kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita rasakan kita terlebih. Itu yang jadi kita gelap, tak nampak. Yang pertama datang tadi, anzala ala abdihil kitabah, yang selalu begitu. Kita ni tak punya apa. Semua sistem dia sebenarnya. Tapi kita disebabkan kita jahil tentang Allah, kita kufur, kita mengatakan kita menutupi yang hak Allah Ta'ala 24 jam, kita kata kita tu lah berkufur. Kita biarkan jadi munafik. Kita berpura-pura. Berpura-pura, solat pura-pura, puasa pura-pura, baca Quran pun pura-pura, bagi zakat sedekah pun pura-pura. Pura-pura kenapa? Ada sesuatu selain pura-pura lah tu. Tu. Al-Naml semut Naml semut. Ada surah semut. Sekecil-kecil makhluk Allah telah letakkan dalam Al-Quran. Ada surah Aziz ada. Surah Syahid ada. Tak ada langsung. Yang ada surat yang walaupun makhluk tu kecil, tapi Allah letakkan Naml semut, ratu semut. Mengapa Allah Ta'ala semut? Semut kita pun tak faham. Semut pula. Apa gunanya tu? Kita tak faham. Sebenarnya dalam tu ada ibu dia dalam surah An-Naml, iaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Naml, ibu dia di situ. Innahu, aku bersumpah. Kalau tafsir pada Al-Azhar, innahu sesungguhnya. Tapi kalau tafsir guru para wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani, dia kata Allah tu bersumpah. Maknanya ini tulisan, innahu ini daripada aku, daripada Allah. Innahu min Sulaiman, tapi dia katakan dari Sulaiman. Tapi sebenarnya bukan daripada Sulaiman. Sesungguhnya daripada Allah, wakilnya adalah dari Sulaiman, min Sulaiman. Kenapa Sulaiman? Pasal kerajaan yang Allah letakkan. Bukan Sulaiman tu ada kerajaan, tapi Allah. Maka itu disuruh tadi menguasai, iaitu kerajaan tu adalah Allah, bukan Sulaiman. Innahu min wa innahu, dan sesungguhnya, dan bersumpah lagi. Surat ni innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini kertas. Bagi penafsir kertas. Tapi surat ni berunsur pancaran nur. Pancaran nur yang sampai dulu kepada Ratu Balqis, perempuan hawa nafsu. Kita hawa nafsu lah. Hawa nafsu tu perempuan kan, hawa kan. Sebenarnya tafsiran Syekh Abdul Qadir ni, hawa nafsu tu bukan Ratu Balqis. Dalam cerita tu Ratu Balqis. Tapi Allah nak bagi tahu hawa-hawa kita, kedirian kita yang bahaya ni tadi. Keakuan diri, hawa kita. Pada Balqis tu, yang ada kerajaan yang sombong pada diri kita, keakuan diri. Ayat tu ke situ kalau pecahan daripada
raja para wali Allah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tafsir di situ. Untuk kita lebih mahir dalam mentafsirkan hakikat sebenar. Allah Ta'ala tu nak hantar surat tu pada Lauhul Balqis ke cerita dia. Makna kita ni tak ada apa benda lah kisah. Silap. Jadi kita membaca Quran, kita tak faham macam mana nak memaknai dalam hidup kita. Cerita tentang Ratu Balqis tu ada tak pada kita? Kita tak nampak lah pasal kita nampak Ratu Balqis. Dengan Nabi Sulaiman, cerita tu, kita tak duduk dalam persembahan cerita itu. Ataupun watak-watak tu kita tak memiliki watak-watak Nabi Sulaiman, watak Ratu Balqis. Watak tu tak ada dalam tu. Kita hanya mendengar cerita yang maknanya halwa telinga. Kita tak tahu apa benda Allah nak sampaikan. Jadi ayat tidak menjadi ayat tu ayat-ayat Allah. Iaitu hanya menjadi tulisan-tulisan. Kita menjadi mukjizat-mukjizat Allah. Kita tak nampak. Pada diri kita kesan. Kita baca, ini kalau baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Orang tunduk pada kita. Kita salah pergi. Kita pergi ke lain, ke hawa nafsu pula kita pergi tafsir pula. Sesatnya kita tadi. Kita gunakan ayat Quran untuk hawa nafsu. Kita tak faham. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu maksudnya tadi. Syekh Abdul Qadir, itu maksudnya tadi. Kita dipanggil oleh Allah. Bukan Ratu Balqis tu aja. Kita yang dipanggil kerana tak kenal Allah. Allah suruh datang. Ala ta'lu alayya wa tuni. Datang Muslim tu menyerah diri. Menyerah diri cepat. Allah selalu panggil kita. Hantar surat. Hantar WhatsApp. Hantar apa lagi? Lagi cepat daripada WhatsApp. Iaitu nur pancaran. Yang terus Allah Ta'ala hantar. Semalam nampak 77 kan. Dah lama tak nampak 77. Malam tadi sama dengan Cikgu Syikin nampak 77. Dia pun nampak juga. Tapi 77 ni dia tak ada ekor dia. Kalau 77 ni di waktu malam kalau dia keluar, maknanya dia kalau yang tak elok tu ada ekor. Meracik-racik api dia. Ada ekor. Tapi semalam ni saya buat, saya ingatkan dah lama tak tengok. Saya ingatkan ini tak elok. Rupanya itu elok. Polong rezeki. Sebab dia tak berekor, biru je. Dia tak berekor, tak meracik-racik. Jadi saya matikan tak dapat. Rupanya benda tu elok. Jadi dia berupa kenderaan pancaran Allah. Itu pancaran Allah. Kalau mercik tu api. Api kan mercik. Beza batil. Nar dengan nur lain. Nar mercik-racik api. Nur dia tak ada mercik. Dia bercahaya je mana pergi. Dia takkan padam. Gitulah Allah Ta'ala punya pancaran. Busra wal huda wal busra. Maknanya petunjuk yang berunsur daripada pancaran yang Allah Ta'ala hantar kepada surat kepada kita menerusi bukan saja WhatsApp, tetapi pancaran tu lebih cepat daripada WhatsApp. Yang Allah Ta'ala kata, ala ta'lu alayya watun. Mengapa engkau tak kembali kepadaku? Datanglah kepadaku sebagai menyerah diri. Kita tak menyerah diri kepada Allah, Muslim. Watuni muslim. Allah Ta'ala kata. Sebabnya kita tak faham, tak ada sentuhan dalam ayat yang kita baca tu. Hari-hari kita amalkan, dah hafal apa semua. Hari-hari dah hafal. Tapi kita tak memahami. Tidak memahami apa benda yang dibawa dalam kehidupan kita ini. Kita hanya membacakan hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu, kata-kata yang disebut Bismillah tu adalah merangkumi segala nama-nama yang merangkumi yang Allah nak jadikan. Allah nak jadikan segala nama-nama. Sebelum Allah nak menama-namakan, nama yang utamanya adalah Bismillah. Jadi kita ingat bila kita nak menyebut nama Bismillah, hilangkan nama kita. Hilangkan nama kita, hilangkan nama-nama semua pun jangan diingat. Kalau kita nak menyeru, kita nak menyebut betul-betul Bismillah dengan Allah. Kalau tidak, kita tak. Kalau dengan Allah tapi ada kita. Kita sebut Bismillah tapi ada kita. Kita kata dengan Allah aja tapi
kita rasa kita salah dah sebut bismillah tu. Bukan tak bagi sebut, salah sebut bismillah kerana tak merasakan bahawa nama-nama yang semua ini terjadi adalah nama-nama yang bersifat baru. Bersifat baru adalah bersifat batil. Maka masih ada lagi akuan diri, nama kita itu batil. Nama kalau kita nak menyebut bismillah, hilangkan nama kita, hilangkan nama-nama yang lain, apatah nama-nama lain. Tapi bila kita sebut bismillah, otak kita berjalan nak tu nak ni nak menunjukkan kita tak menyeru nama Allah tu betul. Masih lagi kita menyeru nama Allah, ada lagi keakuan diri kita. Maka kita telah melakukan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dalam kehidupan kita kita masih merasakan ada keakuan diri, maka kita melakukan kesyirikan. Sedangkan bismillah itu adalah menyatakan bahawa yang nama-nama yang lain, termasuk nama kita Aziz ke, Latif ke, Pak Lang, apa ke nama Bahari ke, Saripah Sadia ke, Rozi ke, Syikin ke, Ayu ke, Ustaz Ahmad ke, Syahid ke, Noh ke, Muhammad ke, Habib ke, Toha ke, semuanya tak nama tu tak perlu diingat bila kita dah sebut bismillah. Itu tadi. Itu cara betul-betul kita nak mengesakan Allah betul-betul. Baru kehidupan kita betul-betul merasakan betul dia aja. Nama iblis tu siapa yang bagi? Kalau pun nak ditukar nama pun Allah juga yang nak tukarkan nama-nama yang ada. Kerana nama-nama yang ada itu memiliki sifat. Bila ada nama, pasti ada sifat. Sebelum ada nama, ada sifat. Sebelum ada sifat, adalah zat yang ada dahulu. Jadi digulung oleh Allah semua segala nama, bentuk afal, sifat digulung supaya kita faham yang ada hanya ahad. Kita tak merasa lagi lain lagi dah. Dileburkan Allah, diletakkan kita benar-benar lazatnya mengesakan Allah, iaitu bila kita wusul sampai di situ. Di situ yang dipanggil ala ta'lu alayya watuni muslimin. Bukan kepada Ratu Balqis saja cerita tu. Cerita tu nak dihantar kepada hawa nafsu. Perempuan Ratu Balqis, hawa. Hawa tu makna hawa kita, keakuan diri kita. Serahkan balik kepada Allah. Datang kepadaku. Tapi kita tidak datang kepada Allah. Surat tu, WhatsApp tu, innahu min Sulaiman, itu sebenarnya daripada Nabi Sulaiman. Yang bertuliskan sebenarnya bukan dari Nabi Sulaiman. Yang datangnya daripada seruan daripada Allah, pancaran nur yang Allah nak letakkan kepada kita. Kita tak menyahut pancaran yang Allah Ta'ala suluh pada kita. Kita tutupi dengan kekufuran, keakuan diri. Itu yang menutupi pancaran tu tadi. Maka tu Allah Ta'ala panggil ala ta'lu alayya watu ni. Datang Allah Ta'ala kata. Buang, datang sebagai Muslim, menyerah diri. Kita tak menyerah diri kepada Allah. Kita nak rasa aku yang berjalan, aku yang ada kuasa, aku berkehendak, aku yang duduk sini, aku sekarang ni sini semua kehendak aku. Itu tadi. Maka kita tak lagi betul-betul panggilan Allah, kita tak menyahut panggilan Allah. Sedangkan Allah selalu panggil ala ta'lu alayya. Kita hawa nafsu kita sombong. Kita rasa kita berada dalam keadaan selamat. Padahal kita masih lagi tidak selamat selagi kita tak menyerah diri betul-betul kepada Allah Subhanahu. Inilah tafsiran, minta maaf ni bukan tafsiran hawa nafsu saya. Ala ta'lu alayya itu maknanya Ratu Balqis dipanggil oleh Nabi Sulaiman, atau Allah menyeru kepada Nabi Sulaiman untuk memanggil Ratu Balqis. Sadarlah kekayaan macam mana pun kau. Engkau dah salah sembah, engkau menyembah hawa nafsu. Ratu Balqis menyembah matahari, betul tak? Ustaz di Yaman tempat dia kan. Dia menyembah matahari, tapi kaya. Yang datang yang pergi tengok tu tadi
Satelit Allah Ta'ala namanya burung. Burung Hurut kan. Allah Ta'ala hantarkan pergi sana. Tengok. Ya Allah, kerajaan dia besar. Itu tadi. Tak ada kerajaan yang lebih besar pada dia. Melainkan Nabi Sulaiman. Dia tak tahu Nabi Sulaiman lagi besar kerajaannya. Itu dia tadi. Perempuan. Burung ni kata. Itu pasal aku terlambat. Allah suruh aku pergi sana. Merisik tengok. Kerajaan perempuan. Sebenarnya. Perempuan sabit pada tafsir adalah akuan diri. Hawa. Dia terjadi pada Adam juga. Daripada cerita Hawa. Iaitu burung. Kan? Burung tu pergi tengok. Roh burung tu. Cepatnya dia pergi. Allah Ta'ala hantar. Tengok. Ya Allah. Hebat dah Sulaiman. Hantar surat kat dia burung. Hantar balik WhatsApp. Sampai surat ni. Pada mana ni? Hebat ni. Daripada Sulaiman. Kerajaan yang besar Sulaiman. Yang bertuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar hati Ratu Balqis nanti. Kerana melihat kalimah iaitu yang tinggi, iaitu Bismillah. Dengan pemurah penyayang. Itu tadi bergetar Ratu Hawa nafsu. Bergetar. Dipanggil untuk menyerah diri kepada sebagian Muslim. Ala ta'lu alaya wa tunus. Tapi kita tak. Kita ingat surah cerita tu dalam surah Al-Naml, surat Semut tu tadi, kita katakan, ini cerita Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Sulaiman dengan apa ni? Ratu Balqis. Cerita ni pasal semut ni tadi. Nabi Sulaiman nak pergi perang. Nak pergi perang. Semut dia banyak beratus-ratus berbaris-baris. Nabi Sulaiman lihat tadi. Ratu semut, ketua semut tu kata apa? Naml. Dia kata, cepat. Nabi Sulaiman ni nak pergi perang. Kan kau terbijak, cepat. Cepat semua. Sebab ada ratu semut tadi. Dia ada crown sikit. Semutnya ratu dia kan ada semut crown sikit kan. Gitu. Nabi Sulaiman tersenyum lah. Itu kisah dia, kisah 6. Kenapa cerita tu? Ketaatan tu tadi. Pentingnya tadi perhubungan kita dengan makhluk yang bernama semut. Pun kita perhati walaupun kecil ada nama di dalam Quran. Kita bersama mana pun nama kita tak ada dalam Quran pun. Tapi semut tu memuliakan oleh Allah. Ada cerita tak sia-sia dia jadikan. Untuk kita pandang. Daripada besar sebesar-besarnya hingga sehalus-halus sekecil-kecil yang kita kena pandang. Itu ada roh. Semuanya Allah Ta'ala titipkan. Rahsia-rahsia Allah. Walaupun dia iblis, walaupun dia setan, walaupun dia jin, dia makhluk Allah. Allah tak sia-sia menjadikannya. Jadi yang bila kita dah faham, kita akan nampak semua tu tidak ada daya upah, melainkan apa yang Allah Ta'ala berikan rahsia sir khafi, iaitu rahsia yang lebih halus, lebih tersembunyi, yang kita tidak ketahui, melainkan bila kita betul-betul diberi pengetahuan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Musa ikut Nabi Khidir, maka pengetahuan yang ada pada Nabi Khidir bukanlah merendahkan Nabi Musa, tapi nak menceritakan bila di sisi Allah ni adalah keputusan dia adalah muktamad. Jadi bukannya tulisan tu muktamad, ilmu tu muktamad. Yang muktamad tu adalah jelas, muktamad itu adalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita duduk di situ bukan duduk di ilmu. Belajar ilmu banyak-banyak, tetapi kita letakkan siapa yang mempunyai ilmu yang muktamad untuk menentukan ketepatan baik atau buruk ataupun ketepatan hukum itu tadi. Bukan ilmu yang menentukan hukum, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kita kadang-kadang tak faham. Hukum dia gini. Dalam kita berpandu pada itu dulu. Itu adalah satu kesalahan. Kerana kita tak pakai Yasin wal Quranil Quran harus mengikuti hakim. Siapa hakim dia? Allah. Bukan saya cakap, si Haji kata tak payah pakai Quran. Bukan. Tetap Quran juga. Cuma kita bergantung kepada siapa pemilik Quran tu tadi. Bila orang tanya soalan, ya Syekh, ini macam mana nak jawab dia? Kita dah nampak jawapan dia yang pernah kita jawab ataupun dah ada dalam kitab ni. Kita pun berpandu kepada kitab syirik lah kita.
Tapi bila orang tu soal, kita nampak ini soalan daripada Allah, engkau yang nak jawab ya Allah. Kita tak nampak tu tulisan kitab yang kita walaupun 100 kali kita pernah menjawabnya, tetap juga kita merasakan engkau ya Allah. Supaya kita terus mengesakan Allah. Banyak tersilap kadang-kadang kita. Benda ni halus. Tapi kalau wala yusyrik bi ibadati, kita dalam ibadah pun boleh syirik, apa lagi tak ibadah? Syiriklah terus. Dalam ibadah tahu 24 jam ibadah. Selagi nafas kita turun dan naik, tu ibadah namanya. Ibadah tu bukan solat, puasa aja. Bukan zakat, bukan dia haji, bukan umrah. Ibadat ni 24 jam. Maka manisnya 24 jam kita mengesakan Allah. Iaitu bukan kita kul. Yang mengatakan kul tu adalah dia mengesakan diri dia. Baru manis kita rasakan ya Allah. Kita tak nampak satu pun makhluk Allah kat dunia ini, kat alam apa pun yang ada kuasa. Cantik tak pengajaran sistem yang Allah ajar kepada kita ni? Adakah sistem yang lebih baik lagi? Itu kita tersilap. Kita tak nampak sistem yang Allah jadikan manusia. Takkanlah orang lain boleh bagi sistem kat kita. Kalau orang yang menciptakan Proton Saga, Toyota, Honda, tentu bila rosak, dia komen orang yang ahli tu tadi juga yang. Jadi manusia ni, kalau rosak, yang nak betulkan pulang kepada siapa? Allah Ta'ala tetap kepada Allah. Mengapa manusia ni jadi nak berbantah-bantah, nak berbalah-balah, nak menutupi lagi. Itu yang jadi rosaknya tadi. Allah tak menzalimi kita, tapi pasti akan dihitung. Baik halus, baik saghir, baik kabir. Tak ada yang tak bertulis dalam kitab kita tu. Semuanya nyata dan sampai kita menjerit diserahkan kitab kita. Apa ni kitab? Dalam ni semua ada apa yang aku buat. Ya Allah. Kita melakukan syirik dengan Allah nampak jelas. Ni bukan 4G, 5G dah. 100G punya kitab yang Allah bagi. Tak takut ke kita? Jadi kalau cara nak selesai dia, cara nak selesai dia Allah bagi dengan la ilah. Cara mudah, jangan ada keakuan diri. Maka tak bertulis ataupun bertulis dengan cahaya lah kitab kita. Maka kita akan mendapat rahmat Allah dengan kitab yang diberi penuh dengan cahaya, masuk tanpa dihisap lah. Bukan kata tak berhisap, hisap juga tapi dengan cahaya. Sebab dah tak ada keakuan diri kehidupan kita. Semua dah menyatakan dia dah. Maknanya dah bersampai kesimpulan yang Allah sendiri tak. Bila engkau dah sampai di situ, Allah tak menzalimi. Allah memberikan engkau iaitu kemenangan yang nyata. Allah tak mau nyanya. Allah tak mau zalim kita. Allah sayang kita. Tapi pengajaran yang ada sekarang, kita pun dah jadi celaru dah. Kita pun tak tahu apa sebenarnya hidup aku. Tertanya-tanya, tercari-cari, kesian gitu. Kerana kebanyakan ulama' pada penghujung zaman ni, minta maaf, kebanyakan, bukan semua. Dia hanya mementingkan kepada ilmuwan tentang kenal diri, kenal Allah. Sikit sangatlah. Hingga kan manusia-manusia pada akhir zaman ni, dia ramai, tapi imannya seperti buih di laut. Mudah dia tu dengan Allah tu terputus. Sebab keakuan diri. Terputus imannya kerana terputusnya pengakuan dirinya tadi. Iaitu dia masih lagi merasakan ada diri dia, ada Allah. Itu pun dah menyebabkan dia terputus dengan Allah. Bukan Allah memutuskan. Dia memutuskan rasa dia ada kuasa itu dan menyebabkan masalah besar. Tak ada masalah yang lebih besar lagi. Ini yang kita nak bagi tahu kepada masyarakat kita, kepada semua umat Nabi Muhammad. Walaupun dia bukan umat Nabi Muhammad, pastikan dia harus kenal Allah dulu sebelum mengambil agama-agama lain. Kerana dah pastinya bila dia mengenal Allah, mengenal dirinya, yang pastinya dia akan pilih indadina indallahil Islam. Pastinya tadi. Tapi kalau dia kata dia dah kenal diri, kenal Allah, dia ambil agama selain Islam, itu dusta. Dia masih lagi tak kenal Tuhan dia bernama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak kenal, dia hanya tahu sebut
Dia nak menggunakan nama-nama Allah sedangkan dia tidak kenal apa gunanya. Untuk tujuan untuk dia nak mencari sesuatu untuk merosakkan manusia-manusia. Jadi perhatikan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ni adalah kehidupan yang cukup bahagia, cukup aman, cukup tenang sebenarnya. Bila kita benar-benar telah kenal diri, kenal Allah. Sebab kita yakin yang sekalian alam ini, termasuk diri kita, yang mentadbirnya, yang maha sempurna, lagi maha pemurah dan sangat sayang kepada kita. Tidak pernah aniaya kita. Mengapa kita takut dalam kehidupan ini? Kita tanyalah pada diri kita. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah lah jawapannya. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita hanya takut kepada Allah. Macam mana cara takut pada Allah? Takut pada hantu lari, takut pada rimau, jangan ikut jejak ada rimau. Jejak rimau pun kita tak. Tapi takut kepada Allah yang dimaksudkan takut kepada Allah itu, jangan merasa ada keakuan diri. Yang ada esa diri Allah tunggal. Maka itu Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan surah Rahman Allah mengatakan bagi orang yang takut kepada Allah waliman khafa maqama, aku bagi maqam dua kenikmatan. Apa dua kenikmatan? Di dunia dan di mana-mana, di akhirat, di alam mana pun dia mendapat nikmat dengan Allah. Semalam dah dikatakan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Nikmatnya seperti Rasulullah bagi tahu kepada Allah, dia dapat pesanan ini, Allah memberitahu kepada Muhammad, engkau tetap kekal dalam nikmat mengesakan Allah, tak ada keakuan dirimu sampai bila-bila engkau tak akan berganjak. Jadi alhamdulillah kalau orang dah usul sampai dapat Allah Ta'ala perkenalkan diri Allah kepada kita, bersungguh-sungguh nak kenal Allah, pasti Allah tak mungkin janji dia bagi. Bila kita dah kenal Allah, maka kita khalidina fiha la yabghuna anha. Tak ada orang boleh menahan kita, mengeluarkan kita daripada maqam mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tetap kekal. Allah Ta'ala kata tak berganjak. Itu pegangan kita, terus mengesakan Allah. Seperti mana Bilal bin Rabah dan juga keluarganya. Teruk di hukum sampai mati pun dia tetap juga ahad. Begitu nikmatnya tadi. Itu yang kita nak, tak berganjak. Apa pun terjadi kepada kita, mati sekalipun, kita tetap bangga mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang nak dibawa dalam kehidupan kita. Manis tiada pahit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap berasa hebat apabila kita mengesakan Allah dengan cara apa yang Allah Ta'ala bagi sistem pada kita. Syarat yang untuk kita ikhlas kepada Allah, syaratnya nak ikhlas itu adalah syaratnya adalah mengenal Allah, mengenal diri, baru kita dapat ikhlas. Tapi kalau kita kata ikhlas tanpa kita mengenal diri, mengenal Allah, itu dusta. Syarat nak ikhlas, dapat ikhlas adalah kenal diri, kenal Allah. Kerana ikhlas bila kita kenal diri, kenal Allah, ikhlas tu fana. Fana tu tiada merasa yang ibadah kita itu adalah kita, melainkan dia. Tunggal, bukan ada kita, ada dia. Tunggal dia aja sebenarnya yang menguasai sekalian alam, dia. Tak ada yang lain. Kita nampak dia esa. Ilahun wa, mengesakan nombor satu kan Allah je kita nampak. Insya-Allah manislah di situ. Di situlah ada tujuan kita. Jangan cari lagi diri kita. Kat mana diri kita? Jangan cari lagi, dah memang ada dia nak cari kita buat apa lagi? Ini yang kebingungan sekarang kalau orang tak mengaji ni. Dia tetap nak cari diri dia lagi. Bahayanya tadi. Dan selamatkan yang adanya Allah tu bentengnya. La ilaha illallah, tak ada diri yang adanya Allah, dan duduk dalam benteng nak cari diri kita nak keluar balik. Buat apa? Jadi alhamdulillah sedikit peringatan ni kita sama-sama bawa dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita minta kepada saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk memberikan sedikit lagi pencerahan. Saya pernah jumpa satu orang yang dia lebih bersiap-siap diri dia. Ya. Ni nak dengar YouTube ni. Dia dapat berita malam nanti lepas Isyak ada talk. Dia punya gembira hari tu.
Dia bekerja, dia balik, dia nak siap mandi siap semua. Bersih-bersih, taruh minyak wangi, duduk dalam bilik, jangan bagi orang kacau. Azan isyak, dia solat isyak berjemaah, dia balik cepat, dia buka YouTube. Belum lagi kita dia tertunggu-tunggu lagi. Dengan persiapan, dengan wangi-wangian. Dia seperti seolah-olah dia tu duduk dalam, subhanallah. Ada manusia yang kita diperlihatkan Allah gitu. Bersungguh-sungguh dia. Dengan syok dia mendengar tu dalam YouTube tu, seolah-olah dia hadirkan tu tadi Allah SWT. Dengan ambil wuduk, dengan keadaan bersih-bersih. Dia tak mau orang kacau dia. Macam kita lah nak tengok wayang kan. Start pukul 8, pukul 7 lah tunggu kat panggung tu. Bersiap-siap dengan jagung bakar tu apa. Koci ke apa benda, duduk tunggu. Kita minat ni filem ni, kita tunggu kan. Begitulah dia tu tadi. Tu saya harap pendengar-pendengar YouTube kita ni dia begitu. Bukan sambil baring perut jatuh tertidur. Tak ada. Dia betul-betul hampir habis pun dia tunggu lagi. Sampai doa betul ke dah habis. Wah, dia punya dapat syok dia tadi kan. Allah bagi dia. Hadir betul-betul, hadir. Saya respect orang yang begitu. Walaupun dia jauh, tapi dia rasakan dekat. Tu kita mau begitu adab. Apatah lagi bila dia dah dekat, macam mana dia punya syok dia tadi. Kalau dia duduk dalam majlis ni, dia lagi. Sedangkan dia duduk macam ni pun dia hadir pun dia rasa zuk dah. Rasakan Allah SWT, dia dengar tu suara yang dalam tu ada suara daripada Allah yang dia lihat tak lain. Melihat dia ada pandangan Allah. Subhanallah. Saya respect pendengar YouTube yang begitu. Dia betul-betul hayati. Di sebalik tu ada pun juga yang saya bukan marah. Ada juga yang komen kata, si Haji ni apalah, si Haji ni belajar mana, si hadis dia macam mana hadis, tak ada baca hadis. Dia ayat Quran berterabur. Ada yang saya kata saya baca lah tu semua. Itu akan mendatangkan kerosakan jiwa kita. Nabi Muhammad SAW dah tentu sempurna pun diperolok-olokkan oleh kaum jahiliyah. Apatah lagi macam kita ni bukan maksum. Dia pasti saya cakap jangan pandanglah orang punya komen. Dia nak cakap baik 1000 ke, tak baik ada 5 ke, yang 5 tu kita nak pandang, tak payah rosakkan diri kita. Tak payah sibuk-sibuk. Kita apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan kerana Allah, kita buat. Kita tak perlu orang puji 1000 orang ke, yang tak puji. Kita tak perlu tu semua. Kita perlu khabarkan. Kan? Yang nentukan tu semua hak Allah. Kita yakin. Itu semua daripada Allah, bukan. Kalau daripada kita nak orang puji, orang tak puji kita marah. Kan? Tapi ini orang puji ke, orang marah ke, kita tetap sama terus menerus mengesakan Allah betul-betul. Kita bukan nak arah upah, kita bukan nak arah orang puji kita, kita bukan nak pengikut kita ramai, bukan kita pergi mana-mana orang sanjung kita, tak ada. Orang benci ke, orang suka ke, kita tetap sama. Kerana ini semua cerita Allah. Ada baik, ada buruk, ada hina, ada mulia, pasti ada. Nabi pun sendiri ada dalam kehidupan Nabi. Orang nak bunuh, orang nak sihir, ada kan? Itu dah tentu-tentu, apatah lagi macam kita. Jadi jangan dipikirkan itu semua. Duduk aja dengan Allah. Tak usah fikirkan itu semua. Jangan masuk dalam otak. Orang nak puji ke, orang nak hina, jangan masuk dalam otak. Kita yang penting, bukan aku engkau ya Allah. Itu paling selamat. Duduk sederhana. Di situ dinamakan, Rasulullah kata, selalulah kamu hidup dalam kesederhanaan. Sederhana tu apa? Tak duduk kat syurga, tak duduk neraka, duduk dengan pencipta. Itulah sederhana dimaksudkan. InsyaAllah. Kita minta. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pencipta segala makhluk-makhluknya. Dan setinggi-tinggi kesyukuran juga kerana Allah SWT melimpahkan nikmat
dan rahmatnya yang tidak terhingga, yang tidak pernah terputus daripada azali lagi sehinggalah ke hari kiamat. Nikmat Allah SWT tidak pernah berkurangan, malah sentiasa bertambah. Sentiasa kita tak dapat nak menghitung nikmat Allah SWT yang Allah kurniakan kepada kita itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak menghitung nikmat Allah SWT itu, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Kerana begitu banyak, begitu besar, begitu luas, begitu hebatnya nikmat Allah SWT yang Allah gunakan. Apatah lagi nikmat Islam, iman dan juga ihsan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita juga bersyukur kerana kita berada dalam majlis Allah SWT, majlis membesarkan Allah SWT dan berselawat kepada Nabi SAW. Dan kita sama-sama nak mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benar tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keesaan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimah thayyibah, kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah sakti yang kita nak gunakan kalimah ini semata-mata untuk menafikan keakuan diri kita, dan kita nak isbatkan kebesaran Allah SWT, bahawa kita ni tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Allah SWT lah yang memiliki segala-galanya, yang membuat segala-galanya dan yang memiliki segala-galanya. Jadi kita nak leburkan diri kita sentiasa 24 jam. Daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur kembali, hatta di dalam kita tidur pun kita nak mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan, dengan keesaan yang ma'rifatullah yang sebenar, dengan haqqul yaqin yang sebenar. Jadi alhamdulillah Ustaz bagi peringatan dari yang mana kita nak kena dengar lagi dan lagi, sebab ilmu ni jarang-jarang, apatah lagi di hujung zaman, akhir zaman ni jarang sangat. Sebab tu kita diulang-ulang, dengar lagi dan lagi, hari-hari, dan kalau boleh tu 24 jam kita nak dengar, kita nak sentiasa peringatkan diri kita, nak ajak diri kita supaya hilangkan keakuan diri. Jangan ada langsung keakuan diri, bahawa segala-gala yang berlaku adalah dengan kekuasaan Allah SWT, dengan takdir, dengan skrip dan rancangan Allah SWT semuanya. Kita langsung tak ada apa-apa. Jadi alhamdulillah, itulah sedikit perkongsian pada petang ini. Semoga sama-sama kita Allah SWT campakkan lagi ilmu mengenai ma'rifatullah ini, supaya kita lebih kuat lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan kita sama-sama berusaha untuk sama-sama bergabung untuk melaksanakan tuntutan ini, tuntutan mengenalkan Allah SWT ni, kenal diri dan kenal Allah SWT ni kepada diri kita dan kepada keluarga kita, anak isteri kita dan kepada seluruh umat Nabi SAW ini. Macam mana Allah kata dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong, bantu-bantu di dalam mengenal Allah SWT, kenal diri dan kenal Allah SWT ini. Dan jangan kamu tolong-menolong dan bantu-bantu di dalam keburukan dan juga kemaksiatan. Jadi alhamdulillah, saya tangguhkanlah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, kelemah lembutannya dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sentiasa menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu yang dikatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan, maka Allah Taala yang berjalankan di sini. Jadi semua nak diceritakan tentang cerita dia. Itu dia.
perkataan yang Allah Taala bagi, apa yang kalimah tauhid yang Allah Taala bagi dah mula-mula tu dah la dah. Seperti yang pembimbing rohani beritahu tadi, dah la dah. Kita nak cari apa diri kita ni? Kan? Kita nak cari apa lagi sebenarnya? Jadi tenggelam dalam keasyikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kita kena berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu jangan sampai ada merasai keakuan diri. Tok kenali Syekh Yusof yang di Kelantan tu, Syekh Yusof kata, jangan sampai terlihat adanya diri. Itu nak dikatakan bahawa betapa bahayanya ada keakuan diri. Sebab kita tak nak kita patutnya kita benar-benar telisik dalam diri. Kita bekerja tak apa, tak ada masalah. Bekerjalah. Saya sampai saya bersembang dengan sahabat saya, dengan adik-adik kan. Kerja, tapi bekerja tu kena cari guru, pembimbing. Membawa hati kita ni kepada Allah SWT. Inilah ni, kenal diri, kenal Allah ni. Bukan nak promote apa, ini bukan masalah promote. Tapi ini nak menceritakan bahawa kesedapan kita di dunia dan akhirat, berkehidupan dengan Allah, bukan berkehidupan dengan hawa nafsu. Nak ni, nak tu, apa semua macam-macam. Tapi kita ni nak menghala tujukan kepada ke arah keesaan, kita berkehidupan macam biasa. Jangan salah anggap pula. Kita duduk pengajian ni, kita tinggalkan dunia. Mana ada masih duduk kat dunia lagi? Masih lagi diceritakan tentang penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara dia? Inilah kenal diri, kenal Allah. Cari dia ada mursyid arif billah, pembimbing rohani nak membawa hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara dia. Inilah jalan dia sebenarnya. Jalan yang Rasulullah SAW bawa daripada Rasulullah SAW pada sahabat, tabi'in, semua nak bawa ni, la ilaha illallah. Saya pergi ke makam Tok Kupalo. Allah Ta'ala letakkan satu cerita dekat pemikiran saya. Datang cerita tu. Memanglah yang dalam semualah orang cakap kan, dalam penceritaan Tok Kupalo ni, apabila dia naik ke kapal Inggeris, dia sengatkan songkok dia tu, sengat sebelah kanan, kalau songkok sebelah kiri, sengat sebelah kiri. Memang ada. Tapi itu diceritakan oleh Allah SWT hari tu dengan saya. Ada wali Allah zaman raja masa tu, Sultan Terengganu hari tu, Sultan Terengganu masa tu kan, siapa yang nasihat Sultan Terengganu tu? Itulah wali Allah tu lah, Tok Kupalo tu. Nampak tak? Dia bawa benda ni lah sampai Inggeris takut. Ni saya cerita bab ini betul digambarkan oleh Allah SWT hari tu. Saya bulan Ramadan itu saya pergi. Saya dipanggil ke sana. Tu Allah Taala yang panggil tu siapa, dia lah, bukannya saya sendiri dengan hawa nafsu nak pergi. Kan? Saya pun tak pernah pergi, tapi dipanggil oleh Allah SWT di situ. Alhamdulillah, di situ. Nak cerita dengan apa, bukan nak cerita hebat saya, tak ada. Saya pun tak ada apa pun. Kan? Saya bukan ada ilmu apa pun, saya pun tak ada apa pun. Kan? Tapi nak ceritakan bahawa tauhid, mengenal diri, mengenal Allah tu paling penting sekali dalam hidup kita. Kita nak bawa ni, Sanggup ke kita ni? Mentang-mentang kita kita tak terima kezaliman yang tok nenek kita berlaku dulu, komunis, turun di Kota Baru dulu, contoh kita tengok sejarah, turun di Kota Baru, sembelih anak bini tok nenek kita dulu. Kita tak berlaku, tapi kita tak perasan hari ni kita dah disembelih oleh para penjajah. Saya tengok sendiri cerita Mak Kilau pun berderau dah saya. Hati saya ni berderau. Mula-mula tu intro tu pun saya dah berderau darah saya kat Tembeling, Pahang. Apa sebab Inggeris tiba-tiba kata bila melawan Inggeris, kau melawan aku, kau pemberontak. Apa sebab? Itu tempat dia. Itu tempat kita. Kan? Tempat kita. Ni nak diceritakan bahawa bukan nak salahkan siapa-siapa, tapi yang sebenarnya kan, ni kelemahan dalaman kita ni. Lemahnya dalaman kita, lemahnya iman kita. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah, tak cari guru. Masa tu ada Mak Kilau. Kenapa disingkirkan orang-orang macam tu? Sebab itulah. Sebab tu kau kena sembelih, kau kena tembak, kan? Itu sebabnya. Nak kena ada benda ni lah. Kan? Mak Kilau tu dia bukan dia lari, bukan. Dia menyusun strategi supaya nak selamatkan umat masa tu. Tu nak katakan. Allahu Akbar. Saya berderau darah saya ni. Kan? Ya Allah, tok nenek aku macam ni dulu. Tok nenek kita dulu sampai macam ni sekali. Kan? Nampak? Sebab apa? Tak ada benda ni. Nak cakapnya bukan kita nak merendahkan siapa-siapa, tapi memang itulah.
tali barut dan sebagainya. Jangan salahkan tali barut. Kita tak ada benda ni. Cuba ada benda ni. Kan? Cuba ada benda ni. Kita ada Allah. Kan? Macam mana keadaan dia? Musuh pun takut. Macam Tok Kupalu tadi tu. Kan? Inggeris tak jadi nak buat sesuatu. Perbincangan nak bincang apa? Nak bincang nak masuk kau jajah. Itu cerita dia. Itu maksudnya. Saya nak cerita, nak tegaskan bahawa kena ada benda ni. Anak-anak muda, tak kira tua ke, muda ke, anak kecil ke, kena ada belajar benda ni. Sikit pun dengan budak pun kita kena cakap benda ni. Bukan kita cerita dengan anak-anak, cerita pasal syurga. Bukan. Kan? Syurga, cerita pemilik syurga. Engkau dulu kat mana? Aku dulu kat syurga. Jangan cerita dengan anak-anak syurga, jangan. Cerita pemilik syurga tu. Kau ada Allah, kau akan tetap teguh kerohanian kau. Tu. Abah tak ada, tak apa. Tapi yang penting Allah tu ada, tak apa. Itu Allah Ta'ala yang penting tu. Tu macam mana? Macam mana keadaan kita nak cerita kat anak-anak kita, cerita dekat anak isteri, semua kawan-kawan kita, macam mana keadaan dia? Tu dia. Kita cuba kita fikirkan, cuba kita gambarkan balik masa yang sebelum ni, sejarah yang lepas. Kalau sejarah 13 Mei tu kalau diceritakan, Mak Minah pimpang pekpot pun kena bunuh, kena godok dengan apa, dengan pisau tau, dengan tu musuh. Kita tak ada benda ni, kenapa? Kan kita tak ada benda ni. Sibuk dengan hiburan, sibuk dengan ni, sibuk dengan tu, macam-macam lah. Benda ni dah lama berlaku. Dah lama kita tinggalkan ilmu tauhid ni, ilmu kenal diri, kenal Allah ni, kita dah lama tinggalkan. Jadi macam mana keadaan dia? Kita nak sama-sama kita nak menyelamatkan semua sekali. Yang Rasulullah sendiri pun anjurkan benda ni, ajar benda ni. Cuba kita fikir. Kita fikir sejenak apa yang pendengar-pendengar YouTube dengar selama ni daripada yang saya rakam dulu 2021 dan sahabat-sahabat saya yang saya rakam. Cuba fikirkan sejenak. Kenapa diceritakan pasal ni? Kereta tu tayar dia ada ni. Kenapa? Cuba fikirkan sejenak. Kenapa? Kereta tu dijadikan daripada apa? Baju ni dijadikan daripada kapas. Tengok Allah dahulu. Kenapa? Sebab benda ni dah ditutupi oleh Yahudi benda ni. Daripada sistem pelajaran, pendidikan dan sebagainya. Jadi kita nak kembali kepada saya beritahu tadi, kembali kepada Allah. Allah ta'ala alayya atuni muslimin. Kembali kepada Allah. Kan? Hilangkan, jangan ada merasai keakuan diri. Itu yang teguh betul, kuat kita dengan Allah SWT. Kan? Keteguhan gitu yang kita nak yang sebenarnya. Bukan kita seorang individu kita sendiri yang dapat. Bukan saya cakap, saya rasa ni saya tak rasa ada apa pun. Kan? Macam saya normal cakap, aku dah diberi apa kefahaman di sisi Allah sampai aku rasa tak ada apa. Kan? Syekh Idrus itu beritahu. Kan? Kau dah bagi kefahaman sampai tak ada apa maksud dia. Itulah. Jangan rasa kau faham, jangan rasa semua delete. Semua itu baru betul yang dikatakan ahsanu amalan Allah Ta'ala bagi. Kan? Seronok benda ni, seronok. Kan? Manis benda ni, manis. Kan? Manis. Tiada pahit Rasulullah beritahu. Suka Rasulullah. Kan? Rasulullah SAW. Kan? Suka Rasulullah. Kan? Apabila umat dia, saya tak tahu nak cakap, saya tak boleh nak cerita lah benda ni. Terlalu mendalam benda ni. Sampai Rasulullah sendiri pun menyatakan bahawa ada di kalangan umatku yang masih nak ceritakan pasal diri aku ni. Kalau cerita pasal kerinduan dengan Rasulullah kan, ada di kalangan umatku yang cerita pasal diri. Ada lagi dia menangis bukan sebab apa tahu. Kita diperlihatkan oleh Allah, dia menangis bukan sebab apa. Dia menangis dalam keadaan apa dikatakan tu kegembiraan. Rasulullah lega di situ. Macam mana keadaannya? Kita betul-betul kita nak tunjukkan kita ni bersungguh-sungguh dengan Allah SWT. Kita rindu dengan Rasulullah SAW. Inilah kita nak bawa. Kita nak mengajarkan kepada, mengesakan Allah SWT. Ajarkan kepada anak-anak kita. Macam mana? Satu perkataan pun tak apa. Janji menuju kepada Allah. Kan? Apa kefahaman tu bukan kita yang letakkan. Kita ke yang fahamkan. Kan? Oh ni ada tingkatan-tingkatan dia. Tak apa. Kita nak sampaikan ni ada tingkatan. Ya itu daripada Allah bukan kita. Kan? Jadi itulah pentingnya benda ni. Pentingnya benda ni sebab dah lama ditutupi benda ni. Jadi kita bukan itu skrip Allah, tapi kita nak kembali. Allah Ta'ala alayya wa atuni muslimin. Kembali pada Allah. Ini kita nak bangkitkan balik. Apa yang saya lihat sekarang ni bertambah menjadi seperti cendawan yang tumbuh. Saya diperlihatkan. Seperti yang ni kenal diri dengan Allah ni seperti cendawan yang tumbuh.
ada ni, ada tu yang dan sebagainya. Pembimbing rohani yang lain dia bangkit. Ingat ni sebab ini dah memang kejatuhan Osmaniyah 100 tahun 1920 tolaklah 2024, tolak 1924. Saya sampai cakap macam tu dah. Kau tolaklah 2024, tolak 1924. Berapa jawapan dia? 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Maknanya apa? Kita tak percaya lagi. Adakah kita tidak mempercayai? Tak apalah, ini semua omong ni, tak apa, lambat lagi ni, tak apa. Jangan. Tauhid dalaman Mahdi yang kita kena dapatkan dulu. Mahdi tu pasti akan muncul. Mahdi dalaman ni paling penting sekali. Jadi kita nak masuk kubur ke masuk alam mana pun tetap sentiasa bersama dengan Allah. Kerinduan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerinduan macam mana keasyikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada kata-kata Allah tu. Allah Taala tiup sikit je, dia percikkan yang kerinduan tu, pasti. Tak kira dalam solat ke apa ke, dalam kita dalam buat kereta, tiba-tiba terasa keasyikan tu. Macam itu kita nak detectkan di situ. Pasti semua akan dapat. Orang yang bersama dengan Allah Ta'ala, orang yang bersama dengan Fatmuli fi ibadi, orang yang bersama dengan guru mursyid, orang yang bersama dengan sama-sama kita ni, pasti akan dapat rasa tu. Zauq dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan saya cakap ini saya tak boleh nak ceritakan dalaman ni. Wal yatalattaf wala yush'irun nabikum ahada. Kan? Nanti orang kata saya gila pula. Tapi bukan, ni sebenarnya dalaman ni. Kalau kita la ilaha illallah tu dalaman dia apa? Yang ditalkinkan oleh seorang pembimbing rohani, siapa-siapalah yang nak talkin benda ni, bukan seorang je, tapi ramai lagi. Keadaan dia seperti, tak silap saya, Ustaz Auni beritahu masa dalam video, kan? Ada mursyid arif billah yang gurunya adalah Nabi Khidir alaihi salam, disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buta kita ni. Saya tak ingat siapa nama di Indonesia tu, yang meninggal tu, saya pun tak ingat nama Habib tu. Habib tu kata apa? Habib tu kata apa? Buta semua kat Malaysia ni, dia kata. Tak nampak lagi, dia kata. Pembimbing rohani yang boleh bimbing hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Sebelum dia meninggal, diceritakan oleh pembimbing rohani. Nampak? Jadi saya nak cerita seperti Ustaz Auni beritahu tu, ada disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tersembunyi dia. Kalau dapat, dialah tahu mengetahui rahsia-rahsia. Ustaz Auni beritahu ayat dia, rahsia-rahsia Nabi Khidir alaihi salam, ilmu Nabi Khidir alaihi salam. Ingat. Jadi carilah, buat semaya istikharah. Saya dengan sahabat-sahabat saya pun saya cakap, kenapa penting benda ni? Inilah penting benda ni. Dengar je, sami'na. Bila dapat mendengar dengan baik, sami'na, dia dapat wata'na, ketaatan. Kawan saya, ini kebesaran Allah, kawan saya di Johor. Ini kebesaran Allah. Dia difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengar je. Pergi operasi, buka TV terpampang tu, dia buka YouTube. Dia buka, dia jadi hari ni sampai sekarang ni, Tit, hari ni tak ada talk ke? Dia kata, dia tanya saya. Saya pun terkejut. Saya ya, masa tu memang tak ada talk, masa ada kerja dan sebagainya. Hari ni malam ni tak ada talk ke? Dia tanya saya. Selama ni saya hantar dekat dia tanya saya. Nampak Allah Taala dah bagi titipkan pancaran nur dekat dia. Alhamdulillah. Bukan daripada saya. Itu semua daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama pendengar YouTube. Ini kebesaran Allah saya nak cerita ni. Kebesaran Allah itu kawan sahabat saya di Johor tu. Sentiasa dia tanya dan dia tanya dan bertanya. Ada ni bertambah lagi, anak buah dia pun sama juga. Ni apa cerita bang? Macam mana bang cerita ni? Saya tak tahu. Saya jawapan apa tu, jawapan daripada Allah. Saya tak tahu. Jadi semua pendengar YouTube, rasailah benda yang dikatakan kemanisan dengan Allah SWT. Ini daripada Rasulullah SAW, para sahabat dan yang tabi'in. Sekarang ni dipegang oleh wali-wali Allah, mursyid arif billah, yang nak bimbing, pembimbing rohani nak bimbing hati kita, yang dilantik oleh Allah SWT. Beruntunglah kita. Alhamdulillah. Carilah. Saya seru, carilah kerja pun kerja. Kerja, jangan bekerja terus je sampai saya tak tahu. Saya tengok orang kerja pun penat saya. Saya pun kerja juga. Penat juga kerja. Kan? Tapi apa?
Sama-sama lah, balancekan, cari pembimbing rohani. Okey, tak kira lah pagi ke petang ke, petang cari, dah habis malam cari pula pembimbing rohani, cari pembimbing rohani, cari Sabtu Ahad, cari bersama dengan dia, cari ceritakan dengan sebab nak kuatkan rohaniah kita ni. Kita ni dah terlalu singkat dah ni masa dia. InsyaAllah sama-sama kita. Saya rasa cukup setakat ni untuk pencerahan dan perkongsian pada petang ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mana diberi kekuatan untuk hadir ke majlis talk yang mana kena diri kena Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kena diri kena Allah ni pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita dibimbing oleh guru mursyid kita. Alhamdulillah, syukur. Jadi yang tu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, masih lagi Allah menjemput saya ke majlis talk untuk terus mengesakan dia. Sentiasa diingatkan saya di dalam majlis talk ni betapa pentingnya hala tuju kita adalah untuk mengesakan dia. Syirik kalau kita masih lagi mengakui ataupun memakai pakaian Allah. Pakaian kita adalah kita tidak ada kuasa. Makhluk semua tidak ada kuasa. Yang berkuasa hanya Allah. Dan yang ada hanya Allah. Jadi bila kita tak ada, barulah kita akan nampak Allah tu. Jadi di sini saya teringat tentang dua makhluk yang Allah jadikan, iaitu serangga, satu lebah dan satunya lalat. Kedua-duanya mengesakan Allah. Kedua-duanya mengambil posisi masing-masing. Jadi lalat mengambil posisi sebagai menyebarkan mendatangkan penyakit, manakala lebah posisi dia menghasilkan makanan, jadi untuk kegunaan manusia. Jadi bila kita belajar, kita dapat tahu bahawa lalat pun ada beberapa jenis. Ada lalat buah, ada lalat yang menggigit isap darah, ada lalat rumah, ada berapa lagi jenis lalat saya lupa. Kemudian begitu juga lebah. Lebah pun ada beberapa jenis yang saya ingat, lebah madu, lebah kelulut, lebah lupa satu, ada beberapa jenis saya lupa ya. Jadi di sini kita nampak betapa hebatnya Allah ya. Dua jenis makhluk yang Allah ciptakan boleh dikaji oleh para saintis hingga menghasilkan buku. Tapi malangnya yang dikaji, yang diangkat adalah makhluknya. Tidak diceritakan tentang pemilik kepada makhluk. Jadi kalau kita tengok dari segi, bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita dah mula menyebut-nyebut nama pemilik. Kita mula menyebut pemilik itu begitu hebat. Di mana kalau kita tengok lalat, bila kita tengok lalat macam mana aerodinamik dia ya, dia bergerak laju. Kadang kita nak tepuk dia pun tak boleh. Begitu juga dengan lebah. Lebah begitu hebat dia, macam mana dia boleh pergi kepada bunga dan boleh dia menghasilkan madu untuk makanan kita. Pernah saya kena keracunan makanan, ya, perut mendidih, pedih betul perut mendidih. Jadi saya kata, Allahu Akbar, apa saya nak buat ni ya Allah? Kemudian saya teringat madu. Jadi saya letakkan kat tangan, saya selawat. Kemudian saya pun
saya pun masukkan ke dalam mulut saya. Jadi bila serta-merta terus hilang pedih perut tu dalam pedih perut itu terus hilang. Kata masya-Allah, hebatnya Engkau ya Allah. Jadi di situ kalau kita kenal Allah, kita kenal Allah, kita tahu bahawa kedua-dua makhluk ni cuma menjalankan posisi dia sahaja. Dia cuma menceritakan kehebatan dia sahaja. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Jadi satu lalat, satu lebah. Jadi kalau orang biasa kita akan kata lalat ni memang tak guna, batil. Memang tak guna. Apa salah Allah jadikan lalat? Tapi kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita tahu bahawa tak ada satu pun yang sisi yang Allah jadikan. Jadi bila kita fikirkan semula, jadi rupanya Allah jadikan lalat ni supaya kita menjaga kebersihan makanan, kita menjaga kebersihan rumah. Memang tak disisir langsung Allah ciptakan sesuatu. Ada hikmah di sebalik sesuatu. Walaupun kadang-kadang kita tak tahu apakah di sebalik sesuatu itu. Jadi begitu juga dengan lebah. Lebah dia boleh menghasilkan makanan. Betul kata Rasulullah, madu itu penyembuh perut. Macam itulah. Jadi yang satu lagi yang saya teringat kata guru pembimbing, dikatakan jadilah lebah dan jangan jadi lalat. Jadi di sini yang saya diberi kefahaman, kita insan yang belajar kenal diri, kenal Allah, mengikut jejak Rasulullah, yang mana Rasulullah mengajar ataupun Rasulullah membawa ilmu kenal diri, kenal Allah. Jadi dia nak umatnya juga mengenal diri, kenal Allah. Jadi bila kenal diri, kenal Allah, bila seseorang tu dah tak ada, dia dah tahu posisinya adalah Allah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada hidup, maknanya dia mati seperti patung. Jadi bila dalam keadaan tu dia melihat dengan penglihatan Allah, dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia berkata dengan kalam Allah. Jadi bila dalam keadaan itu, insya-Allah karamah akan turun kepada orang yang belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi bila karamah tu turun, tentu dia ada sengat seperti lebah. Lebah perangainya, kalau diusik, dia akan menyerang. Jadi begitu juga dengan kita. Selain lebah tu memberi madu, insan memberi rahmat kepada sekalian alam. Juga bila diganggu tentang perkara-perkara yang melibatkan ketuhanan, tentu kita akan bangkit dan tentu musuh pasti akan takut. Tapi janganlah kita jadi seperti lalat, di mana walaupun lalat menyerang kita, kita kuis-kuis je lalat. Kita sediakan penampar lalat tu, kita boleh sediakan perangkap lalat. Tak ada kegerunan langsung pada orang yang ingin menyerang Islam. Jadi itu sebab pentingnya ilmu kenal diri, kenal Allah ni, supaya jadilah kita seperti lebah, ditakuti oleh musuh-musuh. Jadi mudah-mudahan kepada di luar sana, bila mendengar YouTube, dengarlah seperti yang kata pembimbing kita cakap tadi, bersungguh-sungguh walaupun jauh tapi dekat di mata. Bersedia dengan air wuduk, duduk di depan YouTube, catat supaya tidak terlupa, dan jangan diselang-selikan dengan pergi ke dapur nak masak goreng ke apa ke sambil lewa mendengar. Jadi rasanya yang itu tidak akan membantu sangat, sebab ilmu ini ilmu rasa. Jadi bila ilmu rasa, dia kena betul-betul ada feel kat situ, kena betul-betul tekun. Kalau betul-betul tekun, insya-Allah nur tu akan terpancar di dalam tubuh masing-masing.
Itu perkongsian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah hari ini sekali lagi dapat menghadiri kuliah daripada Syekh Aziz. Sedikit perkongsian daripada saya. Kita belajar ilmu ni dengan tujuan salah satunya adalah untuk diri kita untuk membuang sifat keakuan. Maknanya apa yang diajar, yang keluar daripada pembimbing rohani kita, kita tuju pada diri kita. Maknanya bila kita tuju pada diri kita, terasa macam semua kena kat kita. Kita tak tuju pada orang lain. Jadi tahap pertama tu, bila kita rasa macam tu, banyaknya silap kita sebelum ni. Maknanya setiap hari tu mesti akan terkena. Jadi apabila terkena dengan diri sendiri tu, kita minta Allah tunjuk jalan, minta Allah leburkan, minta Allah buang sifat keakuan tu, dan lama-kelamaan insya-Allah kita dapat senang nak faham apa yang diterangkan, diajar oleh Syekh Aziz, dan lama-kelamaan kita rasa macam terus kita nak tarik orang-orang yang kita sayang, kawan-kawan kita, ya, ahli keluarga kita. Kita rasa macam sayangnya kalau mereka tak kenal diri tu siapa. Rasa macam sedih sangat. Jadi kalau macam suami rasa sayang kalau tak bawa isteri, tak bawa anak. Sebab kalau boleh, kadang bila suami baru dia belajar, dia tak pandai, tak tahu nak terangkan ke isteri macam mana, bawalah anak dan isteri hadir sekali. Jadi walaupun kita tengok anak-anak join kelas ni nampak macam tak memberi perhatian, tapi di sebalik tu ada rahmat di sebaliknya. Begitu juga dengan diri saya sendiri. Sebelum ni bila kita melihat binatang ke semut kecil ke, kita cepat-cepat nak sapu dia, buang daripada rumah kita. Kita nak spray dengan nak bagi dia matilah. Tapi bila belajar ilmu ni, kasih sayang tu bukan kata sesama manusia, tetapi dengan makhluk Allah pun kita mai rasa sayang. Rasa nak kita nak bunuh pun kita takut. Takut sebab tu makhluk Allah. Allah cipta semua makhluk ni, semua ada posisi masing-masing. Bukan kata Allah cipta lalat tu tak elok. Lalat tu untuk menguraikan makanan, untuk bagi dah hancur semua. Jadi semua ada fungsi masing-masing. Jadi situ bila kita terus, kalau boleh jangan terlalu lama lah. Kalau kita dah jadi ahli dalam kuliah ni, jangan skip lama. Kalau tak dapat hadir disebabkan kekangan kerja ke, cubalah cari masa untuk dengar melalui YouTube ke semua. Sebab itulah tujuan kami rakam YouTube ni, untuk diambil kesempatan oleh rakan-rakan kat luar sana untuk dengar pada hari yang berkelapangan. Jadi mudah-mudahan bila kita sentiasa dibimbing oleh pembimbing rohani kita, hidup kita ni nampak macam tak kelam kabut, tersusun, rasa macam bahagialah. Bukan kata disebabkan, puncanya semuanya daripada Allah Ta'ala dan melalui pembimbing rohani lah untuk guide kita. Jadi rasa tenang. Tadi saya share satu artikel yang dia dikongsi oleh guru saya berkenaan dengan keakuan, yang kisah Imam Al-Ghazali. Ada feedback daripada beberapa orang kawan. Dia kata, susah nak buang sifat keakuan ni. Jadi saya kata, insya-Allah boleh, tapi carilah guru mursyid yang boleh bimbing. Jangan berhenti dekat susah tu je. Jadi tak susah, maknanya susah, rasa susah tapi tak nak cari, tak nak cuba untuk berhijrah macam tu. Sebab rasa macam kalau aku tak kerja ni tak dapat duit, tak macam mana nak sara anak bini aku. Jadi kat situ sebenarnya salah cara macam tu. Jadi cubalah, insya-Allah keluar daripada kepompong tu, Allah akan tunjuk jalan. Sebab rezekinya Allah dah janji, rezeki daripada dia, bukan sebab usaha kita. Jadi Allah akan tunjuk jalan macam mana.
Jadi rasalah sendiri. Seperti kata sebelum ni suami saya kata, orang yang rasa tu dia akan rasa sendiri macam mana. Lama-kelamaan dapat rasa. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat menjentik hati kawan-kawan kat luar sana untuk mencari pembimbing rohani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita, teman-teman kita semua, sahabat-sahabat kita semuanya, tak lain semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, suci, kasih sayang, demi untuk sama-sama kita nak selamat, sama-sama mengesahkan Allah, ajakkan demi ajakkan untuk mendapat kita ni pancaran-pancaran daripada Allah Subhanahu taala, ya, supaya kita sentiasa berkehidupan dengan Allah. Setelah kita mengenal diri, mengenal Allah, maka kehidupan ni kita nampak adalah kehidupan cerita-cerita kisah. Itu hala tuju sebenar. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan oleh teman kita itu sebenarnya adalah kata-kata yang bersih, suci, yang tak lain, ya. Bukan ada kepentingan apa-apa, melainkan untuk mendapat kita kebahagiaan, ketenangan yang sejati, iaitu mengesahkan Allah. Tak ada lain tujuan, ya. Seperti mana Allah tetap abadi azali mengesahkan dia. Ya, pernah orang tanya saya ada di mana? Orang tanya saya ada di mana? Perlis. Oh, negeri Wahabi. Negeri Wahabi. Saya nak jawab macam mana, ya Allah? Ya Allah Ta'ala kata. Saya cakap kat mana pun negeri kita duduk. Ini yang soal saya ini orang-orang yang ada agama, ada yang pelajar-pelajar Mesir, pelajar-pelajar Jordan, ya, kebanyakan. Mereka nak tanya juga. Dia dah tahu dah kita duduk di Perlis, kan? Dia nak biar kita jawab ada mana Perlis, biar dia jawab. Oh, tu negeri Wahabi. Saya cakap kat mana pun kau duduk, ya, negeri ke negara tetap ni tempat Allah Ta'ala, ya. Tak ada negeri Wahabi. Negeri Mekah tu negeri kita yang manusia letakkan di situ tu pasal jahilnya kita. Kita kalau benci dengan sesuatu tu janganlah kita letak seolah-olah kat negeri Perlis ni Wahabi pula semuanya, ya. Itu Wahabi tu hanya segelintir, ya. Itu pun dia makhluk Allah juga, ya. Jadi kalau orang kata saya Wahabi, saya pun bukan marah. Cuma saya nak bagi tahulah apa sebabnya kalau kamu kata dia negeri Wahabi, yang kau duduk di mana? Duduk di Melaka. Negeri apa tu nama tu? Wali Sunnah wal Jamaah. Sebab saya kata saya duduk di negeri Wahabi lah kamu kata, pun saya tetap rasa aman juga. Saya pun tak rasa macam Wahabi ni menyerang saya ke. Tak ada pun saya rasa gitu. Malah saya rasa lagi aman. Pada saya duduk tempat saya sendiri, tapi dihalau, dikeluar, tak bagi ceramah, tak bagi buat talk. Tapi yang tu dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Jadi macam mana tu? Jadi janganlah. Saya pun tak ada letak negeri sini Wahabi ni ahli sunnah wal jamaah, dia ni tak ada. Mekah kita. Bagi kita kalau dah belajar ni, kita tetap mengesahkan Allah. Di mana pun, bumi mana pun, alam barzah mana Allah letak, tetap Allah Ta'ala pun, tetap Allah Ta'ala. Hati kita yang rosak sebenarnya, ya. Jadi belajarlah daripada menyatakan bahawa yang esa tu, belajar di mana pun jua berada, belajarlah mengesahkan dia ajalah. Jangan lari tajuk. Tu dia, la ilaha illallah. Itu je kita dah faham, insya-Allah, ya. Jangan kita lari. Nanti jangan menyesal nanti bila dah sakaratul maut baru nampak, Allah si Aziz ni betul lah. Yang dalam talk tadi yang sampai Syekh Latif, Pak Lang, Ustaz Uzai, Syahid, yang ada Sri Kandi lah tu bercerita, mengapa aku olok-olokkan macam rasa tak ada apa, lepas tu aku tak dengar sekali, aku komplain lah, aku komen lah ni. Sekatu waktu tu Allah perlihatkan menyesal. Waktu tu baru kau tahu pentingnya. Belum mati lagi tu. Waktu sakaratul maut yang sakit baru Allah perlihatkan, ya Allah betul lah, ngesahkan Allah lah. Ngapa? Jangan sampai gitulah. Minta tolong, ya. Jangan sampai sakaratul maut. Waktu tu Allah akan perlihatkan.
Perlihat jelas waktu tu. Belum mati tu. Waktu sakaratul maut tu tak tahu. 2 hari ke, 3 hari ke, sebulan ke sakaratul maut tu tak semestinya 5 minit. Sakaratul maut bukan 5 minit. Kalau nak bagi 2 tahun mengalami sakaratul maut, jangan kita ingat sakaratul maut tu 5 minit mati. Jangan. Ada orang sampai 4 tahun, 5 tahun. Tak bujur ya tuan. Siapa tu? Pemimpin Turki dulu siapa? Mustafa Kamal tu. Berapa lama tu dia kena sakaratul maut tu tak boleh buat apa. Waktu tu dia tak boleh cakap dah. Dia nampak lah yang betul semua Allah tunjukkan. Dia menyesal. Waktu tu dah. Supaya Allah bagi bertahun-tahun supaya lihat ni lah bukti dia. Allah perlihat kepada kita. Bukan nak nyaya dia. Dia buat gitu begini. Jadi janganlah kita. Bila Allah dah panggil kita selalu ala ta'lu ala ya watu ni muslimin, cepatlah. Ya. Jangan lagi berbalah-balah dengan Allah Ta'ala. Nantilah, tunggulah. Menyesal nanti. Ya. Allah dah bagi peluang lagi. Walau kau buat maksiat berapa lama, Allah bagi peluang lagi. Bagi peluang lagi. Allah sayang kita. Ya. Jangan kita pula kita kata Allah bagi tempoh lagi. Tak boleh dah sakaratul maut. Tu mana ada tempoh lagi dah. 2 tahun ni sakaratul maut kau tak boleh buat apa 2 tahun tu. Itu kau tak boleh cakap apa dah. Kau lihat dah. 2 tahun dah. Saya dah tengok orang dah 20 tahun pun ada. Allah nak lihat. Sakaratul maut tu 20 tahun dia rasa sakaratul maut. Ya Allah. 5 minit pun perit dah. Rasa bertahun 5 minit. Ini 20 tahun dibagi satu. Ya. Itulah menyesal pulang. Tapi kalau sakaratul maut kita dalam keadaan kita ingat Allah, ya, sakaratul maut juga. Perit juga, tapi bila Allah bersama kita pasti Allah tak menzalimi. Tu pasti Allah tak mungkin janji aman kau bila dengan aman aku yang jamin, Allah yang jamin. Jangan kita tak yakin ya. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian dah masuk maghrib ni. Mohon maaf kekurangan kesilapan. Wa'fu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi.